Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sambungannya di mana? Syurutul Fatihah. Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syurutul Fatihah asyaratun at-tartib wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tashdidatiha wa alla yaskuta saktatan tawilah wala qasirah yaqsudu biha qat'al qira'ati wa 'adamul lahnil mukhilli bil ma'na wa an takuna halatal qiyam fil fardi. Kita baca situ dulu. Syurutul Fatihati, bermula segala syarat Fatihah. Segala syarat Fatihah ni, segala syarat sah membaca Fatihah. Bermula segala syarat Fatihah itu 10. Asyaratun 10. Bahkan ada ulama menambah lagi lebih daripada itu. Tapi ini yang besar, yang selalu terjadi, yang berlaku pada orang yang membaca Fatihah. Sebenarnya banyak lagi. Bermula segala syarat Fatihah itu 10. Pertama, tartib. Mestilah baca dengan tartib. Tartib ni lagu mana? Maknanya ikut turutan Al-Quran sebut. Maknanya dia mendatangkan bacaan Fatihah mengikut nazam aturan yang disebut dalam Quran. Jangan dibaca song-sang. Baca pada bawah naik ke atas. Dia mesti baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampailah waladdallin. Dia tak mau waladdallin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia naik daripada bawah naik ke atas. Ini maksud dengan tartib. Wal muwalatu, dan kedua berturut-turut. Berturut-turut. Dia tak mau baca lambat, berhenti lama. Dan maksud dengan muwalat, berturut-turut ini termasuk juga bahawa dia tidak datangkan kalimat yang lain di celah-celah antara bacaan Fatihah. Tu bi alla ya'tiya bi fasil. Jangan diselangi dengan zikir-zikir yang asing, yang ajnabi. Walaupun sikit, walaupun doa macam kita baca Fatihah, ada orang bersin, kita kata Alhamdulillah, tak boleh. Alhamdulillah bi'alamin ar-rahmanirrahim, orang bersin, kita Alhamdulillah yarhamukallah maliki yaumiddin, tak boleh. Kalau kita selangi dengan
kalam yang lain yang tidak berkaitan dengan Fatihah, maka dia putus mualat. Fatihah tadi tak terpakai. Bukan semayang tak sah, Fatihah tak sah. Maknanya kita baca Fatihah lain. Tapi kalau Fatihah tak sah, kita semayang juga, semayang pun tak sah. Walaupun sunat kita menjawab bersin di luar pada semayang. Itu. Jadi kalau berlaku macam tu, kita kena ulang baca. Semayang tak batal, kita berulang lain. Kadang-kadang kita terlajak sebut apa cik? Kita pergi sebut Alhamdulillah, kita baca Fatihah lain. Tu. Begitu juga menjawab muazzin, dan sebagainya. Begitu juga selawat ke atas Nabi. Kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di celah-celah kita baca Fatihah, putus mualat. Begitu juga kita kata La ilaha illallah, ataupun Allahu Akbar, ataupun La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita duduk tengah semayang, tiba-tiba ada berlaku letupan, kita pun subhanallah. Dia ulangi bacaan. Ulangi bacaan balik, semayang sah. Melainkan kalam asing, kalam Melayu tak boleh lah. Apa berlaku? Tak boleh lah tu. Kalau subhanallah tu, la ilallah tu, masya Allah, maknanya ulang Fatihah balik je. Jangan duduk pergi semayang lain. Kita kadang-kadang kita jahil, kita pergi semayang lain. Semayang ni dia bukan boleh putus ikut suka. Kita nak putus semayang ikut suka tak boleh. Kalau kita putus semayang dengan tidak ada sebab, ataupun dengan tanpa perlu kita semayang lain, kita putus semayang tu jadi haram. Kita memutuskan semayang haram. Mereka sebab yang mendesak. Habis. Ulang lain, baca Fatihah lain. Sebab ada putih mualat, habis lah. Mualat Fatihah habis, mana Fatihah pun wasak lah. Jadi baca lain. Baca lain. Bagi soalan tu. Walaupun berlaku tadi secara lupa. Tapi lagu ni, soalan tu baik. Ada ulama bahas pula, kalau berlaku itu kerana lupa, kalau lupa dia bina di atas bacaan. Bina ni maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, subhanallah. Kita terlupa pergi sebut, sambung dia, ambil balik hak tadi, iyyaka na'budu. Hak ni duk cerita ni sengaja. Kalau sengaja dia kena baca Fatihah lain. Kalau lupa, ada ulama bahas. Ada kata ulama dengan sebab terlupa, dia ambil balik hak bacaan mula tadi, iyyaka na'budu, sambung balik. Dia panggil bina. Dia akan sebut dalam kitab, bina balik di atas bacaan tu, mana tak kena baca semula. Sedap batuk, tu tak apa, tu cerita lain. Tu tak ada masalah. Ni kita pi selangi dengan kalam lain. Kalau batuk tu tak apa. Kalau tak tahan pun, lagu mana batuk, hem-dehem pun tak ada apa. Tu bukan kita sengaja. Habis. Wa mura'atu hurufiha, dan ketiganya memeliharakan segala huruf Fatihah. Kena jaga segala huruf Fatihah. Huruf Fatihah banyak mana? Cuba rajin kira dia. Duk baca selalu tapi tak tahu berapa huruf. Huruf Fatihah ni 138 huruf. 138 huruf. Huruf dia. Tapi takat Fatihah ni tak heran, ada ulama kira huruf Baqarah.
Surah Baqarah tu dia kira berapa huruf. Ulama dulu punya hebat. Kalau nak tengok, boleh tengok dalam kitab Tafsir Khazin. Tafsir Khazin dia akan tulis setiap surah tu berapa kalimat, berapa huruf. Kalimat lain, alif lam mim satu kalimat, zalikal kitab satu kalimat. Ni huruf za, zal, lam, kaf. Boleh tengok dalam Tafsir Al-Khazin. Kalau siapa yang boleh baca kitab Arab, sila rujuk Tafsir Al-Khazin. Setiap surah dia akan tulis berapa ayat, berapa kalimat, berapa huruf. Kita bayangkan Baqarah, Nisa tu dikira berapa huruf kan? Ulama tu dikira. Kita zaman komputer pun malas nak kira. Komputer tak boleh nak kira, nak scan berapa huruf tak boleh. Ulama tu dikira. Sampai dulu ulama di Yaman dia perbahas Tafsir Jalalain tu, adakah boleh pegang tanpa wuduk ataupun tidak. Tafsir Jalalain, sebab dia dengan ayat Quran dengan tafsir tu nampak macam sama banyak. Dia nampak macam sama banyak. Dia kalau tafsir ni, tafsir Quran kalau terjemahannya lebih banyak daripada ayat Quran, kita boleh pegang. Tapi kalau terjemahan dia sikit daripada ayat Quran, dia tak haram pegang. Ulama kira, ulama Yaman kira tafsir jalan lebih sikit lah, tak banyak, lebih sikit. Jadi ulama mengatakan tafsir Jalalain boleh kita pegang. Tafsir Jalalain di pondok-pondok bacalah kitab tu. Ulama bilang, saya kalau upah pun tak larat. Upah tak mau. Tu. Dan ketiga, memeliharakan segala huruf Fatihah. Pelihara ni kita baca, jangan kita gugur. Jangan gugur satu huruf. Jangan gugur satu huruf pun. Kalau hak mat kena mat. Tu. Hak tasydid kena tasydid. Jangan tergugur satu pun. Wa mura'atu tasydidatiha. Dan keempatnya, memelihara sabdu. Bahasa kita sabdu, main mana tak tahu sabdu ni kan? Alif ra sabdu, di atas ar, ra di atas ra, ar ra sabdu kan? Kalau belah Penang tu hak Melayu, alif nun sabdu, di atas an, nun datih na, datih tu syok, bukan di atas nun datih. Kalau belah Kedah tu alif nun syaddah fathah an, dia Arab sikit. Belah sini wallahualam. Ni semua ni walaupun kita sebut mudah nak pelihara huruf ni, tapi kadang-kadang banyak orang yang tinggal huruf ni, tinggal. Tu macam waladdallin, dah tinggal huruf kan? Waladdallin. Tu kita tak sedar. Kadang-kadang kita tinggal yang mat. Kita baca dengan pendek. Itu termasuk dalam tinggal satu huruf daripada huruf-huruf Fatihah. Dan keempat, memeliharakan sabdu Fatihah. Tasydid kena jaga. Kalau tidak, Fatihah dah tak pakai. Dia kena ulangi Fatihah. Kalau tak sengaja, bina je balik, baca balik hak yang kita terlekat tadi. Kalau sengaja kan, kita kena baca daripada mula balik. Cuma kalau kita dengar ulama-ulama qiraat, kita tak payah duk tegur lah kan? Ulama-ulama qiraat macam dia tinggal satu huruf, tasydid tak tasydid, itu ulama qiraat jangan kita duk pergi berdebat kan? Ulama qiraat ada yang membaca Maliki Yaumiddin tu Maliki Yaumiddin. Jangan kita duk pergi tegur. Kalau dia nampak baca pun pasal, nampak pakai baju ubah serban, kita duk kata, "Oi, itu imam, mana alif?" Jangan duk pergi pandai.
kan. Kita dengar dia baca pun fasih elok. Maliki yaumiddin. Kita itu imam ni salah. Jangan. Tak ni kena dengan dia tak pasal. Melainkan nampak baca Fatihah pun tak apa nak betul dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau maliki yaumiddin kita boleh tegur. Kalau her bismillah alaihim, bukan him. Ni belah Kedah banyak ni. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tu belah Kedah banyak. Him. Kalau kita tengok dia tu imam ni baca fasih elok, tiba-tiba maliki yaumiddin, jangan duk terus. Ni orang pandai ni, orang pandai. Dia ada kiraat boleh gugurkan alif pada maliki yaumiddin. Begitu juga kalau kita tambah malikin nas. Kan? Malikin nas ada kiraat malikin nas, tapi kita ni tak erti. Bukan dia kiraat, memang dia tak pandai. Malikin nas. Tapi kalau ada hak syekh baca elok, kan, malikin nas, biar habis. Tu ulama kiraat tu biar tu ulama tajwid, hak kiraat. Tapi nak baca kiraat pun dia kena tengok. Dia bukan boleh baca ikut masjid dia nak suka. Hak kiraat ni pun dia kena pandai. Dia pergi baca di tempat masjid jenis orang tak mengaji. Hak jenis pula jahil murakab, jahil basi tak apa, jahil murakab. Jahil murakab ni payah. Dia nak tunggu je tu imam ni salah tak salah. Dia masuk dalam masjid tu pergi baca kiraat. Tu dia. Kita nak baca tengok masjid-masjid juga. Kalau tempat tahfiz Quran, dalam pondok ke dalam tahfiz Quran, dalam masjid tu memang ada belajar tentang kiraat, itu tak apa. Kita nak baca kiraat di masjid-masjid yang boleh menyebabkan bawa fitnah, banyak orang jahil, tak boleh kita bawa. Kita nak bawa tak boleh. Dia baca tu betul, tapi menyebabkan jadi fitnah. Tu. Jadi kita kena jaga tasydid sabdu kiraat. Kerana kata Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, kerana tasydid ni hayat bagi huruf, rupa bentuk huruf. Kalau kita tinggal dia tak boleh. Yang masalahnya hak yang tasydid kita tak tasydid. Hak tak tasydid kita tasydid. Itu jadi masalah. Hatta tasydid kita pergi tasydid. Banyak di kampung kita dengar dia baca apa nak? Maliki yaumiddin. Tasydid tu. Maliki yaumiddin, yau. Mana ada tasydid dia tahu apa? Maliki yaumiddin, bukan yaumiddin, yau. Banyak tak ni? Kalau kata tak pernah dengar, bohong. Maliki yaumiddin, yau. Ada tasydid yau. Yang betul maliki yaumiddin, bukan yaumiddin, yau. Ta'in. Tu tasydid juga. Dia tasydid secara mati. Maliki yaumiddin. Dia boleh kita macam malik yaumiddin, tak apa, tu yang tak boleh. Kalau belajar Fatihah ni, saya pun tak pandai. Kalau belajar kat guru yang alim Fatihah ni, setahun tak habis. Di Patani dia ada di Naratiwat, Pondok Jinga namanya, dia mengajar Fatihah setahun belajar dia. Kena duduk depan cermin, buncung kena ada siap semua nak baca Fatihah, mulut maliki yaumiddin, dia ada buncung pula di hujung. Tapi tu bukan syarat kita nak semayang ni, bukan sampai tahu tu. Baca bagi elok sudah. Budak pondok dia suka bergaduh lah. Tak payah duduk baca elok sampai depan-depan cermin. Bunyi bagi betul sudah. Duduk bergaduh dengan pok-pok tajwid. Nampak ni teruk sangat. Baca sampai kena depan cermin, silap sikit je, tak boleh lah. Bunyi huruf sudah. Yang pondok kena lawan, dia kata apa?